Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Semua sihat-sihat belaka, ceria-ceria belaka. Semuanya belaka-belaka lah, insya-Allah. Baik, kita nak belajar topik yang sangat menarik hari ini. Akidah tahun 5. Boleh tengok dalam slide ni saya tunjukkan. Dah lama dah kita tak ulang kaji kaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. Semua tahu kan? Apakah sifat wajib bagi Rasul? Murid-murid semua. Cuba sebut sikit. Adam. Bagus. Dapat dah tu. Okey. Sifat wajib bagi Rasul yang kita wajib yakini ada 4. Nanti kita sebutkan satu-satu. Baik. Pengertian dulu, kita tengok pengertian dulu. Pengertian Rasul. Kita zoom sikit. Nabi, pengertian Rasul. Beza antara Nabi dan Rasul. Nabi ialah seorang Rasul lelaki yang bersifat mulia. Ingat lelaki bukan perempuan. Rasul, Nabi ni, Nabi ataupun Rasul ni dia wajib lelaki. Dia tak ada perempuan ataupun tengah-tengah. Dia bukan tengah-tengah. Nabi ni mesti lelaki yang bersifat mulia, dipilih oleh Allah Ta'ala dan diberikan wahyu untuk dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah apa yang kata pengertian bagi Nabi. Nabi ni senang faham, lelaki yang mana sifat dia mulia, dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah pilih dia sebab sifat mulia dia, diberikan wahyu untuk dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Tak wajib kan? Tak wajib. Kalau Rasul pula, sama juga, cuma bezanya adalah dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasul yang kita wajib ketahui ada 313 orang. Dan Rasul-Rasul yang mana yang digelar Rasul Ulul Azmi ada 5. Apa dia? Senang faham, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 Rasulul Azmi. Sebab apa dia digelar Rasulul Azmi? Sebab di antara nabi-nabi ataupun rasul yang mendapat ujian paling besar adalah di kalangan mereka ini. Kesimpulannya, semua rasul itu nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Semua rasul itu nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Faham tak? Rasul ni semua nabi, tapi tak semua nabi itu adalah rasul. Rasul ni ada dia nabi ni banyak kan. Ada setengah riwayat mengatakan 1000 lebih. Banyak, ramai nabi ni. Sahabat sifat wajib yang kita kena percaya, yakin bagi Rasul adalah ada 4. Yang pertama ialah sifat siddiq. Yang kedua al-amanah. Yang ketiga at-tabligh. Yang keempat fatanah. Siddiq ni maksud dia apa? Benar. Al-amanah ni maksud dia apa? Jujur. Amanah lah jujur. Tabligh ni menyampaikan, dan fatanah yakni bijaksana. Baik. Kita pergi satu persatulah. Sifat siddiq. Sifat siddiq ni maksudnya para rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya benar dalam segala perkara, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Nabi-nabi ataupun para rasul ni dia tidak ada sifat kitman, menyembunyikan. Dia tak ada. Dia semuanya benar. Dia menyatakan kebenaran. Benda yang benar dia nyatakan. Sebab itulah dia mendapat tentangan daripada orang-orang musyrikin ataupun orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Baik. Rasul juga sentiasa benar dalam pengakuannya sebagai utusan Allah Ta'ala. Rasul yang tadi, perkataan dia benar, perbuatan dia pun benar. Dan juga yang ketiga, pengakuan dia sebagai utusan Allah pun adalah benar. Tak ada sama sekali pun yang dusta, semuanya benar. Yang ketiga ialah benarlah bahawa para rasul itu benar dan mereka tidak pernah berkata mengikut golongan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak mengatakan apa yang mengikut hawa nafsu aku,
Tapi semua ni adalah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan adalah daripada semuanya daripada wahyu Allah taala. Apa yang nabi-nabi, para rasul sampaikan kepada umat dia adalah semua perkara-perkara yang benar. Perkataan dia, perbuatan dia, percakapan dia, tingkah laku dan segalanya adalah benar belaka. Tak ada sikit pun benda yang dusta. Benda yang dusta, yang benda-benda yang menyalahi ataupun bersanggah daripada apa yang Allah sampaikan, dia tak akan sampaikan. Itu sifat Nabi sallallahu. Sifat Nabi alaihi wassalatu wassalam, semua sifat Nabi lah, kan. Sifat as-siddiq. Okey, al-amanah. Yang keduanya al-amanah. Rasul yang dipilih sebagai utusan Allah wajib bersifat amanah. Artinya para rasul itu pasti amanah dalam segala perkara dan mustahil mereka khianat. Buktinya amanah pada rasul ialah sekiranya mereka bersifat dengan sifat khianat sehingga ingkar akan urusan Allah Ta'ala, maka sudah tentulah rasul itu tak layak untuk menyampaikan utusan Allah. Kalau rasul ni menipu, kan, tak mungkinlah akan dapat kebenaran apa yang akan disampaikan. Bayangkanlah semua nabi-nabi ni menipu, takkan boleh sampainya Islam pada zaman kita sekarang ni, kan. Tak boleh. Jadi terbuktilah bahawa semua yang dilantik atau dipilih oleh Allah Ta'ala ni, nabi-nabi ni semuanya adalah orang yang amanah. Orang yang memegang amanah yang besar di bawah mereka ni sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi untuk menyampaikan suruhan Allah Ta'ala kepada kita ni untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi mereka ni adalah pemimpin dan pembimbing umat manusia ke jalan yang diridai Allah SWT. Kerana itu adalah amanah Allah kepada mereka. Lebih-lebih lagi mereka ni adalah orang yang memberikan petunjuk, orang-orang yang membimbing, menjadi pimpinan kepada umat manusia yang mana daripada kesesatan kepada kebenaran, daripada ila ibadatul ibad, daripada penyembahan semua manusia ila ibadatillah, kepada penyembahan Allah Subhanahu taala. Menyembah semua manusia ni, Nabi, tugas Nabi adalah mengajak manusia ni supaya tidak menyembah semua manusia, supaya menyembah Allah yang Maha Agung. Baik. Jelaslah bahawa para rasul sentiasa amanah dalam menyampaikan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiga ialah tabligh. At-tabligh ialah menyampaikan. Nabi-nabi ni tidak menyembunyikan apa yang dia ada. Semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia akan sampaikan kepada semua umat manusia. Para rasul itu wajib bersifat dengan menyampaikan. Kalau para rasul tak menyampaikan, macam mana dakwah nak sampai? Macam nak sampainya kita kepada Islam sekarang ni, kan? Kalau nabi-nabi menyembunyikan perkara yang disampaikan oleh Allah SWT kepada mereka, dan mereka tidak akan dapat, kita juga tidak akan dapat apa yang Nabi dapat. Mereka tidak menyembunyikan segala perintah Allah Ta'ala kepada manusia dengan sengaja ataupun tidak. Sama ada sengaja ataupun tak, Nabi takkan sampaikan, Nabi takkan sembunyikan. Buktinya para rasul itu bersifat menyampaikan, ialah sekiranya mereka menyembunyikan segala perintah Allah, maka sudah tentu kita tidak akan dapat mengetahui ajaran Islam yang sebenar. Macam saya cakap tadi, kita tidak akan dapat sampai ajaran Islam kepada kita. Keadaan ini akan menyebabkan umat Islam, umat manusia akan terus berada di dalam kesesatan. Kalaulah para nabi itu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan apa yang disampaikan, nescaya kita juga tidak akan sampai, tidak akan dapat tauhid, tidak akan dapat kebenaran kalau tidak disampaikan. Dan kita semua akan jadi sesat, masuk dalam neraka, kan? Sebab kalau nabi-nabi pun tidak menyampaikan apa yang disampaikan kepada mereka oleh Allah SWT, maka kita pun tidak akan dapat menikmati kemanisan sebagai seorang Islam. Wajib bagi para rasul bersifat dengan sifat menyampaikan, kerana itulah perintah Allah kepada mereka. Mereka ni diamanahkan untuk menyampaikan, makanya kenalah disampaikan supaya sampailah apa yang dikatakan perintah Allah Ta'ala kepada manusia itu melalui mereka, para nabi. Baik. Yang terakhir adalah al-fatanah, iaitu bijaksana. Wajib bagi para rasul itu bersifat dengan sifat bijaksana. Rasul-rasul itu dapat menghadapi hujah musuh-musuhnya serta dapat mengalahkan bantahan-bantahan yang mereka kemukakan dengan bijaksana. Wajib. Rasul-rasul ataupun nabi-nabi ini dia ada kebijaksanaan dia pada diri mereka, kan? Kalau tak, macam mana orang nak patahkan hujah-hujah musuh, kan?
Macam mana dia orang nak lawan hujah-hujah musuh. Dan setiap kebijaksanaan tu mengikut zaman dia. Maksudnya kalau zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa ni banyak penyihir-penyihir, kan? Banyak orang-orang yang membuat benda-benda khurafat dan Nabi Musa ni dikurniakan kebijaksanaan dan mukjizatnya adalah dengan hujah tongkat dia. Tongkat dia melawan musuh-musuh yang mana menggunakan ilmu sihir untuk menghidupkan orang mati dan sebagainya. Dan Nabi Musa ni diberi keistimewaan oleh Allah Taala untuk mematahkan hujah-hujah orang-orang kafir ni dengan mana mukjizat yang diberikan mengikut pada zamannya. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman dia banyak ramai penyair-penyair yang hebat-hebat. Dan Nabi adalah orang yang paling hebat dalam kalangan penyair kerana diturunkan kepada dia Al-Quran. Quran ni lebih hebat daripada kata-kata penyair. Begitu juga zaman-zaman Nabi yang lain. Kan? Jadi terbuktilah kebijaksanaan itu mengikut kepada umat yang mana ketika itu. Dan Nabi-Nabi juga tidak ada kelompongan dari sudut kebijaksanaan lain sebab semua Nabi-Nabi hebat-hebat belaka. Kan? Buktinya para rasul itu bijaksana ialah sekiranya mereka bodoh sudah tentu tiada manfaat mereka diutuskan menjadi rasul. Kalaulah Nabi-Nabi ni semuanya tak erti kan, jahil. Jadi macam mana nak sampaikan Islam? Macam mana nak rasa halawatul iman? Macam mana kita nak tahu benda betul-betul atau salah? Jadi terbuktilah bahawa Nabi dan juga para rasul ini adalah orang-orang yang hebat, bijaksana, pandai mengatur strategi dan sebagainya. Ini kerana seorang itu yang diangkat menjadi rasul mestilah bijak dalam memimpin umatnya. Sekiranya para rasul itu bodoh, maka sudah tentu mereka gagal dalam menjalankan kewajipan sebagai utusan Allah dengan sebaik-baiknya. Baik. Dalil sifat wajib bagi rasul. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami mengutuskan dengan agama yang benar sebagai pembawa berita gembira kepada orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang yang ingkar. Dan tidak ada mana-mana umat pun melainkan telah ada di dalam kalangan mereka dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Ini menunjukkan bukti bahawa dalil naqli yang mengatakan adanya utusan yang mana memberikan khabar gembira dan khabar pemberi amaran kepada orang-orang yang beriman dan juga orang yang ingkar. Orang beriman pun diberikan pesanan yang sama, orang yang ingkar pun diberi pesanan yang sama. Dan mereka ini pun telah diutuskan oleh Allah Ta'ala mengikut zaman masing untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka, kepada umat ni. Okey, ni soalan-soalan atau pelatihan yang Ustaz nak bagikan pada budak-budak semua. Harapnya boleh buat dalam pelatihan. Boleh tengok balik. Nanti Ustaz akan post dalam grup WhatsApp kalau tak sempat tengok kat sini kan. Boleh tengok dalam grup WhatsApp. InsyaAllah Ustaz akan bagi latihan ni dalam grup WhatsApp. Okey. Itu sahaja daripada Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.